Pendidikan Kesihatan Tahun 5 di bawah tajuk Kekeluargaan, topik penderaan dalam keluarga. Buku teks muka surat 84 dan 85. Perhatikan tentang berita berkaitan penderaan yang pernah dilakukan yang terpampang di dada-dada akhbar. Budak mati dipukul ibu tanpa henti. Mak, adik tak buat dah. Merayu-rayu. Selamatkan anak-anak kita. Kes penderaan semakin meningkat di Malaysia. Nilaikanlah kesedaran pada diri kita. Di manakah nilai kemanusiaan yang patut ada di hati kita? Renung-renungkan. Okey anak-anak, hari ini kita nak belajar tentang kekeluargaan di dalam subtopik penderaan dalam keluarga. Ini adalah situasi di dalam kelas di mana Cikgu Hisham sedang membimbing Raju dan rakan-rakannya berbincang berkaitan tentang penderaan dalam keluarga. Jom kita perhatikan satu-satu. Okey murid-murid, apakah tindakan yang perlu diambil jika berlaku penderaan dalam keluarga? Okey, yang pertama sekali, laporkan kepada ibu, bapa dan ahli keluarga yang lain. Maksudnya di sini, jika kamu didera oleh abang kamu, kakak kamu beritahulah ibu dan bapa kamu atau ahli keluarga yang kamu percaya. Kemudian yang kedua, laporkanlah kepada guru. Jika berlaku lebam-lebam di badan kamu, laporkan kepada guru supaya ada tindakan yang boleh diambil. Kemudian seterusnya, melaporkan kepada jiran yang berhampiran dengan rumah kamu. Dan yang keempat, laporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa ni siapa? Contoh, polis. Okey, nak tahu talian apabila kita dengar kes dera ini berlaku? Jom kita tengok slide seterusnya. Okey murid-murid, ini adalah talian nur atau talian kasih. Perlu dial 15999. Ini ialah pusat panggilan kerajaan yang mengendalikan panggilan orang ramai berhubung perkara kebajikan dan kemasyarakatan seperti penderaan, bantuan kebajikan, keganasan rumah tangga, pembuangan bayi dan untuk mendapatkan khidmat kaunseling. Ingat ya murid-murid, dan 15999, talian nur atau talian kasih. Kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Apa kepentingannya? Yang pertama, dapat meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri. Kedua, bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baiknya. Ketiga, memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat. Yang keempat, merangsang minda dan daya ingatan yang baik. Yang kelima, mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Keenam, pengurusan diri lebih terancang. Ketujuh, menjalin hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri. Dan yang terakhir, ke-8, membentuk sikap bersabar dan bertolak ansur. Ini adalah kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Ingat ya, keluarga sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi bila berlaku sesuatu yang tidak diduga dalam keluarga, motivasi kita akan jatuh
akan berkurangan dan kita akan rasa putus asa dalam hidup. Jadi murid-murid sangat-sangat perlu kita menangani pendengaraan dalam keluarga. Sangat-sangat ya. Okey murid-murid, kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. Yang ni awak mesti berkata tidak. Pertama, menjerit berkata tidak jika dipukul, dicubit, digigit atau digoncang. Ingat ya, orang nak pukul kita, jerit kuat-kuat dan berkata tidak. Okey, kedua, berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Jika ada ahli keluarga kita berkata kesat pada kita, kita perlu berkata tidak kepada orang yang mengeluarkan kata-kata kesat. Ketiga, berkata tidak kepada cercaan atau dimalukan di khalayak ramai. Ini pun kita perlu jangan sesekali bagi orang beri peluang pada orang malukan kita atau mencerca kita. Kita kena kata tidak. Yang keempat, berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli. Buli ni sangat-sangatlah yang selalu anda buat kan? Tolong ya, berkata tidak. Jangan sesekali membuli. Dan yang terakhir, berkata tidak kepada sebarang ejekan. Jangan jadikan ejekan ni sebagai bahan jenaka. Tolong, ejekan ini sangat-sangat sensitif. Jadi mulai sekarang, amalkan perkataan tidak jika ada berlaku penderaan dalam keluarga. Okey, sedikit informasi yang perlu awak tahu. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521 memberikan tafsiran keganasan rumah tangga sebagai perlakuan sengaja dengan disedarinya mendatangkan kecederaan dan ancaman ketakutan kepada mangsa. Ini adalah tafsiran keganasan rumah tangga. Untuk pengetahuan awak semua. Okey, murid-murid sekalian, tugasan. Seperti biasalah kan? Yang pertama, jawab soalan di Google Forms. Yang kedua, isi kehadiran di Google Forms. Ketiga, ini saya tambah sikit. Hasilkan lencana butang katakan tidak pada penderaan. Okey, jelas ya. Hasilkan lencana butang katakan tidak pada penderaan. Ini untuk kreativiti masing-masing. Saya tak tetapkan apa-apa, jadi bebas. Awak nak hasilkan macam mana? Awak nak melukis, awak nak hasilkan daripada bahan terbuang, awak nak hasilkan lencana tu boleh lekatkan di baju awak, terpulang. Ini adalah kreativiti dan inovasi anda semua. Selamat menjawab dan selamat belajar. Assalamualaikum.